Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan karuniaan daripada Allah. Dapat lagi kita meneruskan muzakarah kita, perbincangan kita menerusi kitab Faridatul Faraid yang mana merupakan anjuran Surau Haji Ismail di puncak alam negeri Selangor. Para penonton, sahabat-sahabat, jamaah-jamaah surau yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan kita pada malam ini untuk meneruskan lagi muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid ini pada halaman muka surat 17. Bagi kitab Jawi pada halaman muka surat 17 baris yang ke-8 daripada atas. Baris yang ke-8 dibilangkan daripada atas. Di mana perbincangan kita iaitulah berkait dengan nabi-nabi dan rasul-rasul, yang mana kepercayaan kita terhadap segala rasul, segala utusan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu daripada rukun iman, yang mana kepercayaan kita kepada Allah dan di antaranya kepercayaan kita kepada segala rasul-rasul. Maka keimanan kita kepada segala rasul ini, maka rasul ini ada ramai, ada banyak, yang mana tiada terhingga bilangannya, tak dapat disangkakan, tak dapat ditentukan dengan bilangan-bilangan yang tertentu bagi bilangan nabi-nabi dan rasul-rasul ini. Sungguh pun begitu, wajib kita mengetahui secara tafsil nama-nama nabi-nabi rasul-rasul ini, iaitulah seramai 25 nabi dan rasul, yang mana ianya diceritakan kisahnya, namanya terdapat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Maka oleh yang demikian, perlu kita tahu 25 rasul tersebut. Maka pengarang rahimahullahu ta'ala kesinambungan daripada hal yang tersebut, kata muallif Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, katanya, dan wajib i'tiqad, wajib kita berpegang di hati kita
wajib kita yakini, wajib kita simpulkan, tambatkan di dalam hati kita, wajib kita i'tiqad bahawa nubuwah. Apa tu nubuwah? Arti nubuwah ialah jadi nabi itu. Nubuwah tu ialah jadi nabi tu. Maka wajib kita i'tiqad, wajib kita tambat di dalam hati kita sebagai satu keyakinan, sebagai satu akidah, simpulan iman kepada diri kita bahawasanya nak jadi nabi ni, nak jadi rasul, nak jadi nabi ni, tiada dapat bagi seseorang dengan usaha. Tak dapat. Tak dapat untuk mencapai kedudukan, gelaran, pangkat sebagai seorang nabi ataupun sebagai seorang rasul, tak dapat untuk kita mencapai kedudukan tersebut dengan usaha kita. Sama ada usaha kita tersebut, usaha dengan melakukan amal ibadat, ataupun usaha tersebut dengan bahawa kita meninggalkan segala maksiat-maksiat. Usaha untuk mendapatkan satu kedudukan ataupun satu pangkat di sisi Allah untuk jadi nabi ataupun rasul, ni tak boleh. Tak dapat. Tak dapat sama sekali untuk usaha jadi nabi. Bukan. Tak boleh untuk jadi nabi ataupun rasul ni dengan usaha kita. Sama ada usaha dengan melakukan amal ibadah ataupun meninggalkan segala yang diperintah, segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat dengan usaha untuk mencapai kedudukan nabi ataupun rasul ini. Kata tak dapat dengan usaha ni, ghayahnya, dan jika dengan melampaui ibadat, dengan melampaui membanyakkan kebajikan dan ibadat sekalipun tak dapat. Walaupun dengan kita melakukan amal ibadat, kebaikan, kebajikan banyak menggunung sekalipun tak boleh. Tak boleh untuk kita jadi nabi ataupun rasul. Ianya bukan dengan usaha kita. Ianya bukan dengan kita memperbanyakkan amal ibadat. Bukan dengan usaha membanyakkan kebajikan, kebaikan, tidak. Lalu tu macam mana? Bahkan ia jadi nabi dan juga rasul ni ialah semata-mata karuniaan Allah Ta'ala bagi mereka, bagi orang yang dikehendakinya, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebutkan di dalam kitab Matan Jauharah Tauhid. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqi fil khairi a'la aqbah. Tidak dapat untuk jadi nabi. Tidak adalah jadi nabi itu dengan usaha. Walau raqi fil khairi a'la aqbah. Walau dengan kita melakukan dengan usaha ke arah kebaikan, yang mana kebaikan yang kita lakukan tersebut menggunung tinggi, tak dapat. Lalu tu macam manakah rasul dan nabi ni? Bal dzaka fadlullahi yu'tihi liman yasha. Bahkan ianya keruniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ianya adalah merupakan keruniaan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadi nabi, untuk jadi rasul. Bukan ianya dengan usaha kita melakukan amal ibadat kepada Allah, walau dengan sebanyak mana sekalipun amal ibadat kita sekalipun tak dapat. Kedudukan tersebut adalah keruniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun begitu. Dengan kita memperbanyakkan amal ibadat, maka yang ini kita boleh usaha dengan usaha yang tersebut
untuk mencapai satu kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang akan diterangkan di dalam kitab kita ini lagi akan datang. Adapun untuk jadi nabi, untuk jadi rasul, ianya bukan dengan usaha, bukan dengan kita memperbanyakkan amal ibadat lalu tu jadi nabi, tidak sama sekali. Maka oleh yang demikian, tidak ada lagi nabi ataupun rasul setelah mana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mendakwa dirinya ialah jadi nabi ataupun rasul, maka ianya telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis kat situ. Dan wajib i'tiqad bahawa Allah Ta'ala, wajib lagi kita i'tiqad, wajib lagi kita berpegang di hati kita, wajib lagi kita i'tiqad, tambat kesimpulan iman di dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala mengkuatkan segala anbiya dan rasul tu. Bahawasanya Allah Ta'ala mengkuatkan, membenarkan segala nabi-nabi ni, segala utusan-utusan dia ni, orang yang jadi nabi, orang yang jadi rasul ni, Allah Ta'ala mengkuatkan, Allah Ta'ala membenarkan mereka itu dengan beberapa mukjizat. Yakni seolah-olah maknanya mukjizat ni lah, maknanya yang mengkuatkan, yang menjadi tanda bahawasanya tu ialah nabi, tu ialah rasul. Maknanya mukjizat inilah tandanya. Yang mana mukjizat ini ialah sebagai tanda yang mana Allah Ta'ala nak menyatakan kepada kita, ni ialah nabi, ni ialah utusan Allah. Maka Allah Ta'ala membenarkan ni ialah rasul, ialah nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala dengan mengurniakan mukjizat kepada mereka itu. Yang mana mukjizat ini yang dizahirkan akan dia akan mukjizat ni, dizahirkan oleh Allah akan mukjizat ni, daripada mereka itu terdapat di mereka itu mukjizat tersebut. Maka mukjizat ini ialah Allah Ta'ala nak mengkuatkan, nak membenarkan sebagai tanda bahawasanya mereka itu ialah nabi dan juga rasul. Maka wajib kita i'tiqad di nabi, rasul-rasul ini ada beberapa mukjizat. Lalu tu apakah itu mukjizat? Apakah yang dikatakan dengan mukjizat? Mukjizat dari sudut lughahnya maknanya yang melemahkan, yang tak boleh orang nak tiru, yang tak boleh orang nak tiru, nak buat, tak boleh. Itu dia panggil mukjizat. Maka apakah mukjizat dari sudut istilah? Yang mana mukjizat ini ialah karuniaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu yang bergelar nabi-nabi dan rasul-rasul. Wajib kita i'tiqad. Lalu tu mukjizat ni apakah yang dikatakan dengan mukjizat? Lalu tu, dan mukjizat itu, ini takrif mukjizat itu, definisi mukjizat ni, apa itu mukjizat? Yang mana mukjizat ni ialah maknanya perkara yang melemahkan, yang mana Allah Ta'ala karuniakan kepada mereka yang bergelar nabi dan rasul. Lalu tu mukjizat ni, takrif mukjizat ni supaya kita kenal mukjizat ni apa? Takrifnya ialah pekerjaan yang mencarikan adat. Itu panggil mukjizat. Mukjizat ni ialah satu pekerjaan, satu perkara yang mana perkara ni mencarikan adat, mencarikan adat kebiasaan. Adatnya begini, biasanya beginilah, tiba-tiba rusak adat tersebut, perkara kebiasaan tersebut jadi sebaliknya. Sepatutnya begini, tapi tak begitu, jadi sebaliknya. Itu rosak adat. Perkara tu merosakkan kebiasaan,
Ini dia panggil mukjizat. Perkara yang luar biasa. Maka perkara yang luar biasa ni, sama ada perkara tersebut yang disebut di dalam kitab Arabnya amrun khariqul lil adah. Ialah satu pekerjaan yang mencarikan adat. Sama ada perkara tersebut ialah dari sudut qaulan, dari sudut bentukan perkataan tersebut mencari adat. Orang tak boleh nak tiru. Ataupun perkara satu pekerjaan tersebut tu, amrun tersebut tu, amrun yang khariqul adat, amrun yang dikatakan pekerjaan yang mencari adat, menyalahi adat tadi, sama ada dalam bentukan perbuatan. Tak kira. Sama ada qaulan, sama ada perkataan, ataupun perbuatan. Tapi benda ni, amrun ini, qaulan ataupun fi'lan, perkataan ataupun perbuatan ini, ianya mencari adat. Maka ini dikatakan mukjizat. Itu mukjizat. Syarat nak dikatakan mukjizat, yang pertamanya, khariqun lil adat. Itu yang pertama. Dia ada beberapa syarat yang kita nak kenal, yang kita nak tahu pada malam ini sebagai perbincangan kita. Apakah itu mukjizat? Ada beberapa syarat. Untuk dikenal pasti ianya adalah dikatakan mukjizat. Maka yang pertama, mestilah ianya mencari adat. Mestilah ianya satu perkara tersebut perkara yang menyalahi adat. Itu yang pertama. Adat kebiasaannya begini. Tiba-tiba menyalahi adat tersebut. Ini dikatakan mukjizat. Itu syarat yang pertama. Nak dikatakan mukjizat. Lagi, syarat yang kedua. Syarat yang keduanya, yang pertama, khariqul lil adat. Ianya mencarikan adat perkara yang tersebut. Perkara tersebut tadi mencarikan adat. Yang kedua, yang nyata daripada Nabi ataupun Rasul. Syarat yang keduanya, perkara yang mencari adat ni, yang menyalahi adat ini, ianya berlaku. Nyata dengan makna berlaku pada seorang yang bergelar, yang jadi Nabi ataupun Rasul. Dia dakwa, aku ialah Nabi, aku ialah Rasul. Tiba-tiba berlaku perkara yang mencari adat di seseorang tersebut. Itulah namanya mukjizat. Itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua, berlaku kepada orang yang bergelar Nabi. Fahamnya kepada kita, sekiranya berlaku kepada orang yang bukan daripada kalangan Nabi dan Rasul, maka tak boleh nak dikatakan mukjizat. Tak cukup syarat yang kedua. Tidak menempati syarat yang kedua. Tidak ada di dia syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Ianya tersebut adalah Nabi dan Rasul. Orang yang dakwa tersebut, yang berlaku perkara yang mencari adat, yang berlaku kepadanya perkara yang menyalahi adat, maka berlaku dia tu Nabi ataupun Rasul. Tak. Dia bukan Nabi. Dia bukan Rasul. Maka pada ketika itu tak dinamakan perkara tersebut ialah dikatakan mukjizat. Tidak. Lalu apakah? Maka ada kalanya karamah boleh jadi. Ada kalanya ihanah boleh jadi. Ada kalanya istidraj boleh jadi. Boleh jadi ihanah, boleh jadi istidraj, boleh jadi juga maknanya apa satu lagi tadi? Istidraj, karamah satu lagi. Boleh jadi karamah, istidraj, ihanah. Kepada siapa ni? Apakah yang nak dikatakan ini ialah ihanah? Ini ialah istidraj. Ini ialah karamah. Tengok. Sekiranya berlaku perkara yang luar biasa, yang khariqul adat, yang mencari adat, yang menyalahi adat, kepada insan yang mana ianya orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang baik, dituk guru, orang yang warak, orang yang berjuruh, maka pada ketika itu namanya ialah karamah. Itu nama karamah. Sekiranya berlaku kepada orang yang fasik, orang yang tak sembahyang,
orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala tapi berlaku di dia perkara yang menyalahi adat. Kalau dia kata sesuatu benda contohnya jadi, itu perkara yang menyalahi adat. Tapi dia tak sembahyang. Dia tak puasa pun, tak tutup aurat pun contohnya orang tersebut. Ini tak boleh dikatakan karamah. Tak dinamakan orang tersebut ialah di dia tersebut peristiwa perkara yang berlaku di dia sama ada perbuatan ataupun perkataan dia tadi yang mana mencarikan adat tak boleh dikatakan karamah. Kerana dia bukannya orang yang soleh. Bukannya orang yang baik. Orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dia melanggar perintah Allah. Maka pada ketika itu boleh jadi dinamakan ihanah. Boleh jadi dinamakan istidraj. Istidraj maknanya Allah Ta'ala beri kepada dia untuk melarakan dia. Jadi galik. Itu istidraj. Jadi galik sebagai umpanan kepada dia. Ataupun boleh jadi dinamakan ihanah. Nak menghinakan dia. Boleh jadi. Maka perkara yang mencarikan adat. Sama ada perkara itu dari sudut qaulan, perkataan. Ataupun perkara tersebut dari sudut fa'lan, perbuatan. Mencari adat perkara tersebut. Berlaku di orang yang menjadi Nabi. Berlaku di orang yang menjadi Rasul. Dikatakan mukjizat. Lain daripada tu, boleh jadi karamah, boleh jadi ihanah, boleh jadi istidraj. Boleh jadi yang tu. Apa tu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Nak dikatakan ini ialah mukjizat. Yang pertama, mencarikan adat. Yang kedua, zahir perkara tersebut di seorang tubuh yang bernama Nabi, yang dikatakan Nabi dan juga Rasul. Yang ketiganya, nyata tu tak kala dibangkitkan akan dia akan jadi Nabi dan juga Rasul ni, tak kala dibangkit akan dia akan jadi Nabi dan Rasul, tanda atas kebenarannya, kebenaran sebagai seorang Nabi ataupun Rasul. Maknanya berlaku perkara yang mencari adat di tubuh orang yang menjadi Nabi, di tubuh orang yang menjadi Rasul, yang mana ialah setelah dia jadi Nabi ataupun dia jadi Rasul. Setelah dia dilantik menjadi Nabi, setelah dia dilantik menjadi Rasul, barulah dikatakan ialah mukjizat. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang pertama, perkara itu luar biasa. Syarat yang kedua, perkara tersebut ialah berlaku di seorang tubuh yang menjadi Nabi dan juga Rasul. Syarat yang ketiga yang ni, iaitulah berlaku tersebut pula setelah dia dilantik menjadi Nabi ataupun Rasul. Bermakna, sekiranya berlaku perkara yang mencari adat, tapi lagi dia akan jadi Nabi, lagi dia akan jadi Rasul, orang tersebut. Umpamanya di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada zaman maknanya belum lagi menjadi Nabi, belum jadi Nabi, dilantik sebagai Rasul di usia 40 tahun, belum daripada tu banyak berlaku peristiwa-peristiwa yang mencarikan adat. Di antaranya sewaktu Rasulullah masih lagi kecil. Yang mana waktu tu Nabi berjalan nak pergi ke Syam bersama dengan Abu Talib. Lalu tu awan menuduhi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu, adakah Nabi kita telah dilantik menjadi Nabi ataupun Rasul? Belum. Kerana waktu tu Nabi masih kecil. Masih lagi kanak-kanak. Belum mencapai usia 40 tahun. Yang mana 40 tahun inilah usia Rasulullah dilantik menjadi Nabi ataupun Rasul. Sebelum daripada tu berlaku peristiwa yang mencari adat, tidak dinamakan mukjizat. Maka pada ketika itu, namanya ialah irhas. Bertukar. Benda perkara yang mencari adat juga. Mana ada kanak-kanak kita zaman sekarang ni ada benda awan yang menuduhi kita berjalan pergi ke mana-mana, tak ada. Atau mencarikan adat. Tiba-tiba berlaku
di orang tersebut, iaitulah di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Belum daripada dilantik Nabi menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Belum daripada tu. Bahkan ketika Nabi kecil, berlaku peristiwa tersebut. Tidak dinama mukjizat, akan tetapi diistilahkan dengan irhas. Begitu jugalah berlaku di Nabi Isa alaihi salam. Yang mana peristiwa yang mencari adat berlaku di Nabi Isa alaihi salam, iaitulah Nabi Isa boleh berkata-kata, boleh bertutur, boleh bercakap ketika usianya tak mungkin untuk bercakap. Bayi lagi. Bayi nak bercakap, tak ada. Maknanya benda ni adatnya tidak begitu. Tapi berlaku di Nabi Isa. Maka waktu tu bayi lagi. Ini dikatakan irhas. Belum dikatakan mukjizat. Itu dikatakan irhas. Tidak dikatakan mukjizat. Walaupun berlaku pada yang mana akan datang dia ni ialah Nabi, ini ialah Rasul. Tapi belum dilantik lagi. Waktu dia bayi, waktu dia kecil. Maka pada ketika itu namanya ialah irhas. Tapi setelah mana menjadi Nabi, setelah mana dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul, barulah berlaku peristiwa-peristiwa yang mencari adat. Maka pada ketika itu namanya ialah mukjizat. Sebelum namanya irhas. Itu beberapa syaratnya. Syarat yang pertama, perkara yang mencari adat. Syarat yang kedua, di tubuh seorang itu ialah Nabi dan Rasul. Syarat yang ketiga, berlaku tu pula setelah mana dilantik mereka itu menjadi Nabi dan juga Rasul. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, di dalam kitab lain ada menyebutkan. Syarat yang keempat, iaitulah antakuna muwafiqatan lid-da'wah. Maknanya terjadi mukjizat ini muafakat, berbetulan dengan apa yang dia kata. Dia kata, aku akan belah bulan. Maka belah, terjadi belah bulan. Sebaliknya, contohnya, aku ni ialah Nabi, ialah Rasul. Aku nak belah bulan. Mu tengok mukjizat aku ni. Aku boleh belah bulan. Tiba-tiba, terbelahnya yang lain. Hak dia kata, belah bulan. Tapi terjadinya, belah bukit contohnya. Itu tak dinamakan mukjizat lagi. Tak nama mukjizat. Mukjizat syarat yang keempat, mestilah terjadi perkara yang dia nak bagi tahu ni, setelah mana dia dakwa aku ialah Nabi, contohnya aku ialah Rasul. Tengok tanda aku ni, begini, maka begitu jadi. Itu namanya mukjizat. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, an tata'azzara mu'aradatuhu. Orang tak boleh nak tiru mukjizat tersebut. Kalau boleh tiru, tak nama mukjizat. Nama sihir pula. Kalau boleh tiru. Benda tu tak nama mukjizat kalau boleh tiru. Umpamanya, sihir. Sihir ni bukanlah benda yang mencari adat. Sihir ni ialah perkara yang orang dia main ceklak. Itu panggil sihir. Contohnya, kita tengok dia letak seseorang tu dalam kotak. Lalu tu dia ambil pisau, dia tikam. Kerup. Tak mati orang tadi. Keluar molek-molek. Keluar elok-elok hidup segar bugar. Tu bukan mukjizat. Itu namanya sihir. Tipu daya. Tu namanya sihir. Lain pula. Tu orang boleh tiru. Adapun mukjizat, lemah orang untuk tiru dia. Sebagaimana mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Tongkat menjadi ular. Ahli sihir pada ketika itu tercengang. Hebat. Ni bukan sihir, ni bukan sihir. Mereka itu kata, ni bukan sihir lagi ni. Tengok, mereka itu mengakui. Ada di kalangan mereka itu, maknanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya setelah mana melihat tongkat Nabi Isa alaihi salam, tongkat Nabi Musa alaihi salam, menjadi ular tadi. Menjadi ular. Habis kat situ. Itu di antara syarat-syarat yang dikatakan ianya ialah mukjizat. Sebaliknya, kalau tidak menempati syarat-syarat tersebut, tidak dinamakan ianya ialah mukjizat.
Muslimin muslimat, para penonton, para sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Apakah contoh-contoh nak dikatakan itu ialah mukjizat? Sebagaimana menempati takrif-takrif tersebut tadi. Yang kita bilang satu persatu tadi. Contohnya, seperti berbelah bulan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya berlaku pembelahan bulan di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada satu ketika penduduk Mekah yang terdiri daripada kufar, pemuka-pemuka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu, mereka itu berkumpul memanggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lalu tu menyatakan, "Hei Muhammad, sekiranya kamu ni ialah nabi dan rasul, tunjukkan tanda-tandanya." Lalu tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tu terjadinya pembelahan bulan. Terbelahnya bulan. Satunya menghala ke arah Bukit Kubis, satunya lagi menghala ke arah Turki, ke arah Turki. Maka bulan tadi tu terbelah jadi dua. Satu ke Bukit Kubis, satu lagi ke arah Turki. Ini mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang mencari adat satu. Yang keduanya berlaku di tubuh orang yang menjadi nabi lagi rasul. Yang ketiga perkara tersebut maknanya setelah mana Nabi itu ialah Nabi dan Rasul. Setelah dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Dan perkara tersebut orang lemah untuk tiru. Ini dikatakan mukjizat. Berlaku di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua contohnya. Contoh yang kedua disebutkan di dalam kitab kita. Dan bertutur kayu. Bercakap kayu. Asalnya kayu ni tak boleh nak bercakap. Kita tak boleh nak dengar kayu bercakap. Tiba-tiba berlaku. Berlaku di siapa? Di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disaksikan oleh para sahabat-sahabat pada ketika itu. Di mana di antaranya banyak cerita-cerita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara-perkara yang keras, seumpama pohon kayu, binatang-binatang yang dapat bertutur dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa-peristiwa berlaku. Di antaranya pada satu kali Saidina Umar Al-Khattab bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tu di arah depan bertemu dengan seorang Arab Badawi. Lalu tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina turi?" Kemana kamu nak pergi? Nabi menyapa Arab Badawi tersebut. Yang mana Arab Badawi ini bukan daripada kalangan orang Islam. Tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sembah berhala. "Aina turid?" Kemana kamu nak pergi, kata Rasulullah. Lalu kata Nabi, katanya lelaki tersebut, Arab Badawi tersebut, "Aku ingin pulang untuk bertemu dengan keluarga aku." Kata Rasulullah, "Hal laka ilal khair?" Nakkah aku nak bagi kepada kamu ni satu perkara yang sangat-sangat baik. Satu perkara yang sangat-sangat elok. Lalu tu mahwa, apa itu? Lalu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Perkara yang sangat baik itu, yakni dengan maksudnya akan melepaskan kamu di akhirat kelak daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kamu menyaksikan Allah Taala itu satu, tidak ada sekutu baginya, dan bahawasanya aku ialah hamba Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Lah dulu katanya lelaki tersebut, Arab Badawi tersebut, "Ada buktikah kamu kata kamu ni ialah Nabi dan Rasul?" Pada ketika inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hazihi syajarah." Tu buktinya. Pokok tu.
Pokok tu, mu tengok pada pokok tu. Dia akan datang kepada aku. Lalu tu Nabi panggil. Nabi panggil pokok tadi. Setelah mana Nabi panggil saja pokok tersebut, lalu tu pokok tersebut pun datang menghampiri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Datang menghampiri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucap syahadah. Lalu tu lelaki tadi tengok. Lelaki tadi melihat peristiwa tersebut berlaku. Dan akhirnya lelaki tadi memeluk Islam juga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara mukjizat. Lemah orang untuk tiru, perkara itu perkara yang luar daripada adat berlaku di tubuh seorang nabi. Inilah yang dikatakan dengan mukjizat, menempati beberapa syarat tersebut tadi yang kita telah bicara pada minit yang sebelum ini. Itu yang kedua. Contoh lagi, dan batu, yakni batu bertutur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu bercakap. Ini semua perkara-perkara yang mencarikan adat. Lagi, apa lagi? Dan terpancar air antara segala anak jarinya, jari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada satu kali para sahabat nak mandi, para sahabat ada di kalangan mereka itu untuk maknanya mengambil wuduk untuk sembahyang. Lalu tu airnya tidak ada. Dah tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu umum kepada sahabat-sahabat, adakah di antara kamu ini yang memiliki air yang lebih? Datangkan kepadaku. Lalu tu adalah daripada kalangan sahabat itu yang memiliki air yang sedikit di dalam satu bekah. Beri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi pun ambil, Nabi celuk tangan Rasulullah di dalam bekas tersebut, terpancarlah daripada jari mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara celah-celah jari Rasulullah terpancarnya air-air tersebut. Lalu tu mereka itu boleh mandi, mereka itu sahabat-sahabat boleh mengambil wuduk dan sebagainya. Inilah air yang paling mulia, iaitulah air jari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan mukjizat, perkara yang luar biasa yang berlaku di tubuh orang yang menjadi nabi setelah dilantik menjadi nabi, dan orang tak boleh nak tiru, dan maknanya perkara tersebut maknanya mukjizat, yang mana dikuatkan mukjizat tersebut sebagai tanda dia ialah Nabi dan juga Rasul Allah. Itu di antara contoh-contoh yang dikatakan ialah mukjizat. Menempati beberapa syarat-syarat yang telah kita bincangkan tadi. Habis kat situ. Dan wajib i'tiqad pula. Wajib kita i'tiqad lagi. Wajib kita berpegang lagi. Wajib kita tambak di hati kita laginya. Akan sabit karamah. Wajib kita i'tiqad, wajib kita yakini, wajib kita tambak di hati kita akan sabit. Akan sabit, yakni akan berlakunya, akan sungguh berlaku. Sungguh ada, itu makna sabit. Berlaku sungguh sengati. Ada sengati. Apa dia? Karamah. Ada karamah. Berlakunya karamah. Tapi berlakunya karamah ni kepada siapa? Bagi awliya. Bagi orang yang mencapai satu kedudukan, iaitulah kedudukan awliya illahi ta'ala. Tengok angka 2 di tepi tu. Qauluhu sabit karamah bagi awliya. Mana dalil di antaranya? Dan setengah daripada dalil. Dan setengah daripada dalil atas karamah itu ialah barang yang tersebut di dalam Quran pada kisah Sayyidatuna Maryam dan Nabi Zakaria alaihi salam. Ini di antara dalil. Banyak lagi dalil lain di dalam Al-Quran. Tapi di antaranya dalil untuk kita menyabitkan bahawasanya ada sungguh. Harus berlaku. Dan benda tu berlaku.
Maknanya harus pada akal kita. Dan benda tu berlaku kepada seorang yang bergelar awliya illahi ta'ala. Seorang yang bergelar waliullah. Iaitulah berlaku perkara yang mencari adat kepadanya. Yang mana dianya ialah kekasih Allah. Maka perkara ni sungguh ada. Wajib kita i'tiqad ia ada sungguh berlaku perkara tersebut yang dinamakan dengan karamah. Dalilnya iaitulah banyak kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Di antaranya kisah Sayyidatuna Maryam. Siapakah Sayyidatuna Maryam? Iaitulah ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Sayyidatuna Maryam. Maka Sayyidatuna Maryam ni seorang perempuan. Adakah perempuan ni Nabi? Tak. Kita maklum. Nabi ialah insan, ialah manusia, yakni daripada kalangan laki-laki. Itu ialah Nabi. Maka nyatalah kepada kita, Sayyidatuna Maryam itu bukan Nabi. Akan tetapi berlaku di dia perkara-perkara yang pelik. Berlaku di dia perkara-perkara yang mencarikan adat. Adatnya tidak begini, tiba-tiba terjadi di dia. Ini dikatakan karamah. Perkara yang mencarikan adat tetapi berlaku kepada orang yang soleh ataupun orang yang solehah. Diceritakan di dalam Al-Quran. Yang mana di dalam surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang cerita di mana Maryam, Hannah, iaitulah ibu kepada Maryam, nak melahirkannya. Diceritakan di dalam surah Al-Imran. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Iz qalat imra'atu Imran." Katakanlah ya Rasulullah, ketika mana telah berkatalah oleh isteri Imran. Siapakah isteri Imran? Namanya Hannah. Hannah ni ialah isteri bagi Imran. Imran bapa kepada Nabi Isa alaihi salam. Hannah istrinya, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Di mana pada satu kali Hannah ni usianya telah menjangkaui usia yang tua. Lalu tu pada satu kali beliau, Hannah ini berada di satu pohon, satu pokok berteduh. Lalu tu dia lihat ada burung yang sedang memberi makanan kepada anak burung tersebut. Ibu kepada burung memberi makanan kepada anak burung. Lalu tu terdetik di dalam hati Hannah tadi. Hannah ialah ibu kepada Maryam. Silap. Tertukar tadi. Maryam ialah ibu kepada Nabi Isa. Maknanya Hannah ialah tok kepada Nabi Isa. Begitu. Jadi tersasul, minta maaf sikit. Tersasul. Jadi Hannah ialah ibu kepada Maryam. Maryam ibu kepada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa dengan Hannah ialah tok dia. Tok perempuan Nabi Isa alaihi salam. Begitu. Jadi Hannah ni usianya telah menjangkaui usia tua. Tak mempunyai anak lagi pada ketika itu. Hannah dan juga Imran ni. Lalu tu dia berehat di satu pokok. Terlihatlah burung sedang memberi makanan kepada anak burung. Kemudian terdetik di hati Hannah tadi, isteri kepada Imran ni, terdetik di hatinya untuk mendapatkan anak. Lalu tu dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran." Dia bernazar kepada Allah. Maknanya dia berdoa, "Ya Allah, mu terimalah doaku ini. Mu karunialah kepada aku anak." Tak lama selepas daripada tu, Allah Ta'ala terima doa tersebut. Lalu tu bunting. Mengandunglah Hannah tadi. Manakala dia berasa mengandung, dia bernazar. Dia berasa dia ni telah mengandung bunting, dia bernazar. "Ya Tuhanku, aku bernazar." Bernazar ni dengan lidah. Bernazar ni dengan lafaz. Kalaulah duk main niat dalam hati kita, tak panggil nazar. Tak panggil nazar, tu panggil niat saja.
Mari telitah saja di dalam hati kita. Bernazar ni mesti dengan berlafaz dan mesti dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Wajib atas aku, itu panggil nazar dah lah. Aku bernazar, itu panggil nazar. Nazar ni dengan lidah, dengan lafaz yang tertentu. Adapun main dalam hati kita, tak keluar di lidah kita, tak menyebut lafaz tersebut, tak panggil nazar. Maknanya kalaulah terjadi benda hak kita duk telitah tadi, itu tak nama nazar. Tak wajib kita tunaikan. Nazar ni yang wajib kita tunaikan setelah itu, iaitulah yang kita katakan dengan lidah, dengan lafaz tertentu. Umpamanya aku bernazar, wajib atas aku. Ini dia namakan nazar. Maka Hannah, manakala dia merasakan dia ni, bunting dah aku ni, mengandung dah aku ni. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan, hikayatkan perkataan Hannah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahawasanya kandungan yang berada di dalam perut aku ini, aku akan merdekakan dia daripada dunia. Aku akan jadikan anak ini sebagai khidmat untuk Baitul Maqdis. Sebagai khidmat bagi Baitul Maqdis. Yang mana Baitul Maqdis ni rumah ibadat yang dibina di zaman Nabi Daud alaihissalam, yang disempurnakan oleh anaknya Nabi Daud, iaitulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini Baitul Maqdis, tempat ibadat nabi-nabi, rasul-rasul yang terdahulu. Ni hak duk berebut sekarang ni. Yahudi duk berebut. Yahudi duk nak ni. Ni Baitul Maqdis. Jadi nazarlah Hannah tadi, bahawasanya aku akan menjadikan anak yang berada di dalam kandungan aku ini untuk berkhidmat bagi Baitul Maqdis ini. Setelah daripada tu, fataqabbala minni innaka antas samiul alim. Katanya Hannah, mu terimalah hai Tuhanku akan doaku ini, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Setelah daripada tu, falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa zakara kal unsa. Setelah mana beranak melahirkan Hannah tadi, akan anak tersebut didapatinya anak itu perempuan. Maka katanya Hannah sebagai permintaan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hai Tuhan, maknanya sesungguhnya anak aku ni perempuan, tidak lelaki. Maka dah perempuan tak sama dengan laki-laki. Tadi aku bernazar bahawakannya senya kandungan aku ni, aku akan jadikan ianya khidmat untuk Baitul Maqdis. Tiba-tiba nyata bukan lelaki anak tersebut, akan tetapi perempuan. Yang mana inni samaituha Maryam. Aku pernamakan akan anak ini, aku letak namakan akan anak ini dengan Maryam. Maryam bukan bahasa Arab. Maryam bahasa Ajam. Yang mana maksudnya ialah orang yang banyak buat ibadat. Itu dia panggil Maryam. Orang yang banyak melakukan ibadat, abid. Itu dia diterjemahkan dalam bahasa Arab Maryam. Orang yang banyak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu namanya Maryam. Lalu tu anak ni perempuan. Dia minta maaf. Walau bagaimanapun, tetap dia tunaikan nazar tersebut. Maknanya dia letak di Baitul Maqdis anak tersebut. Iaitulah Maryam. Lalu tu, apakah di antara doa Hannah ketika mana Maryam berada dalam perut, belum lagi keluar? Wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Di antara doa Hannah ketika mana dia mengandung akan anak ini, yang mana dia tak tahu lagi ni. Ni perempuan, nama Maryam belum letak lagi. Dia tengah mengandung. Tapi dia baca doa, iaitulah minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi anak ini, melindungi
maknanya zuriat daripada anak ini yang akan datang pula daripada syaitan yang dikutukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita ambil pengajaran daripada ayat tersebut bahawasanya bagi mereka-mereka yang memiliki isteri, yang mana kita ni, kalaulah kita ni seorang isteri sedang mengandung, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat tersebut. Banyakkan berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun baca banyak ayat-ayat Al-Quran. Banyakkan selawat kepada Nabi SAW supaya kandungan ini lahir menjadi orang yang soleh. Yang mana lahirnya akan ini ialah Maryam. Wanita yang solehah. Bahkan waliyah. Bahkan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyakkan doa ketika mana kita mengandung tadi. Ataupun seorang isteri bagi tahu, seorang suami bagi tahu kepada isteri kita tak kala dia telah lekat anak, ada anak dalam perut dia, banyakkan berdoa. Banyakkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Banyakkan maknanya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat baca surah-surah yang wajar kita membaca ketika mana kita mengetahui ada anak di dalam perut kita, kita sedang mengandung, di antaranya surah Luqman. Yang mana surah Luqman ini mudah-mudahan anak kita tadi tu jadi bijak. Luqmanul Hakim, orang yang bijak. Mudah-mudahan jadi bijak anak kita. Banyakkan baca surah Luqman. Baca lagi surah Yusuf. Kita maklum Nabi Yusuf alaihissalam, ketampanannya. Mudah-mudahan anak kita tadi sempurna, handsome, comel dan sebagainya. Itu mudah-mudahan. Kemudian baca lagi surah Maryam. Yang mana hampir sebulan lagi nak beranak. 2 bulan lagi nak beranak misalnya. Banyakkan pada ketika itu baca surah Maryam. Banyakkan baca surah Maryam. Yang mana mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita melahirkan. Itu Hannah. Ini Hannah, peristiwa Hannah ni. Di antaranya amalan terima oleh guru kami, Hannatu waladat Maryam wa Maryamu waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud biqudratillah ataupun biqudratil ma'bud. Ini di antara doa yang kami terima daripada guru kami, daripada guru saya. Amalan untuk mudah seorang isteri tadi beranak. Maknanya waktu kita berada dalam labor room lah misalnya. Saat nak beranak ni, banyakkan baca hak ni. Kita isteri ataupun suami. Suami tunggu di luar. Baca. Hannatu waladat Maryam. Hannah, ibu kepada Maryam ni lah. Hannatu waladat Maryam. Hannah melahirkan Maryam. Wa Maryamu waladat Isa. Manakala Maryam pula melahirkan Nabi Isa. Ukhruj ayyuhal maulud. Keluar olehmu, hei anak yang berada di dalam perut ini. Biqudratillah ataupun biqudratil ma'bud. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakkan baca. Senantiasa baca. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mana Hannah mengandung, dia berdoa kepada Allah. Hei Tuhanku, melindungilah anak di dalam kandungan ini daripada syaitan yang direjam. Oleh yang demikian, manakala lahirnya Maryam tadi, Maryam lahir dalam keadaan tidak menangis. Sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala budak tu keluar, dia menangis. Dia teriak. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mauludin yulad illa massahu syaitan hina yulad." Maksudnya, tidak adalah mana-mana budak, mana-mana bayi yang dilahirkan tersebut melainkan ditikam oleh syaitan, dicucuk oleh syaitan pada ketika itu. Sebab tu dia menangis. Maknanya anak tadi dia sakit. Kerana apa sakit? Pedih. Kerana syaitan duk cucuk dia. Kerana syaitan duk tikam dia. Dia ganggu dah pada ketika itu. Maka kerana itu
waktu anak kita berada dalam kandungan, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis kanak-kanak tersebut kerana ditikam, diusik oleh syaitan yang dikutuk, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita azan setelah itu dan sebagainya, azan dan iqamah, baca ayat kursi dan sebagainya. Habis itu. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Lalu tu Allah Ta'ala terima doa Maryam tadi, doa Hannah tadi. Lalu membesarlah Maryam. Apabila dilahirkan Maryam oleh Hannah, Hannah lahir dalam keadaan yatim. Imran, manakala Hannah tu mengetahui dia mengandung, setelah daripada tu Imran mati, meninggal dunia. Jadi lahirnya Maryam ini hanya dengan ibunya sajalah, tanpa mempunyai ayah. Tapi membesarlah Maryam ini dengan membesar yang elok. Apa maksud membesar yang elok? Iaitulah membesarnya Maryam ini tak semacam orang lain. Ini dikatakan karamah. Ini nak dikatakan yang kita nak bincang tentang karamah tadi. Perkara yang mencari adat berlaku di Maryam. Waktu tu masih kecil lagi. Tapi membesarnya dia tak sama dengan orang lain. Yang mana katanya Allah Subhanahu wa taala membesarnya Maryam hari demi hari. Sehari Maryam seumpama di budak lain setahun. Sehari dia. Sehari dia tu serupa setahun di budak-budak lain. Kira sendiri, darab sendiri. Hari yang kedua maknanya seperti 2 tahun budak lain. Hari yang ketiga seperti 3 tahun budak lain. Hari yang keempat seperti 4 tahun budak lain. Ini iaitulah Maryam. Anak kepada Hannah, iaitulah Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Berlaku di dia perkara yang luar adat, perkara yang menyalahi adat. Inilah yang dikatakan karamah. Kemudian setelah mana membesarlah dia sehari demi sehari, sehari demi sehari, diletakkan di Baitul Maqdis. Sebelum dari mana letak di Baitul Maqdis tersebut, berlaku pertikaian di kalangan mereka-mereka pegawai-pegawai, ulama-ulama pada ketika itu. Akulah jaga. Hanif kata, akulah jaga. Akulah jaga. Ada di antaranya Nabi Zakaria alaihissalam. Yang mana Nabi Zakaria ni pak saudara kepada anak tersebut. Kepada Maryam, Nabi Zakaria. Yang mana Nabi Zakaria, isteri Nabi Zakaria dengan Hannah ni adik-beradik. Itu. Isteri Nabi Zakaria dengan Hannah adik-beradik. Bermakna Maryam ialah bapa saudaranya Nabi Zakaria alaihissalam. Bapa saudara. Nabi Zakaria tu bapa saudara bagi Siti Maryam, Sayyidatuna Maryam. Lalu tu kata Nabi Zakaria, akulah yang jaga anak ni. Akulah berhak kerana aku ni pak saudara dia. Isteri aku mak saudara dia. Katanya puak-puak mereka itu hak nak kepada anak ni. Nak jaga, nak bela anak ni. Tak boleh macam ni. Kalau macam tu kita mengundi lah. Mengundi. Mengundi dengan diletakkan nama masing-masing pada kolam. Kolam daripada tembaga. Lalu tu dicampur di dalam laut Urdun, di Jordan. Dicampur di sana. Tiba-tiba timbul kolam yang dimiliki oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Yang terpapar nama Nabi Zakaria alaihissalam. Lalu tu dibelalah oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria letak, menjadikan Baitul Maqdis itu satu bilik ghurfah. Buat satu bilik. Yang mana bilik ni khas untuk Maryam saja. Jadi Nabi Zakaria lah yang membela di dalam Baitul Maqdis tersebut. Lalu tu nak makan, nak minum apa semua tu Nabi Zakaria lah yang bagi. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi tiap-tiap hari Nabi Zakaria ni lah
yang akan masuk di dalam tempat bilik mihrab tersebut untuk beri makanan kepada Maryam tadi. Yang mana Maryam tadi merah-merah lagi. Kecil lagi. Budak lagi. Bayi lagi. Lalu tu, mana kalau Nabi Zakaria nak masuk, nak bagi makanan kepadanya pada hari yang pertama, tengok-tengok, ada makanan di sisinya. Tiap-tiap kali, hari yang kedua, hari yang ketiga, ada makanan di sisinya. Sedangkan tidak ada siapa pun yang boleh masuk di dalam bilik tersebut, melainkan hanya Nabi Zakaria AS yang membela anak tersebut. Tak ada orang lain, tak boleh. Tak boleh nak masuk. Tak boleh, tak dibenarkan sama sekali. Hanya Nabi Zakaria. Tapi ternyata ada makanan di sisi Maryam tersebut, yang sedangkan ianya masih lagi bayi. Lalu tu, terkatalah Nabi Zakaria, daripada mana makanan ini? Katanya Nabi Zakaria, kerana pelik, terkejut, tersebut, daripada mana ni makanan ni? Lalu tu berkatalah Maryam tadi, hal keadaan masih lagi bayi, huwa min indillah. Ini datang daripada sisi Allah, yakni daripada syurga. Ini perkara yang pelik. Yang kedua, berlaku di Maryam. Sedangkan maknanya ianya bukan Nabi. Lalu tu apakah panggilannya? Inilah yang dikatakan dengan karamah. Inilah yang dikatakan karamah. Oleh yang demikian, wajib kita i'tiqad. Wajib kita berpegang. Sabit ada bagi wali-wali itu. Maknanya sekiranya Allah Ta'ala nak berikan, ada baginya karamah. Wajib kita i'tiqad. Baik, kita sambung kitab kita tadi. Dan wajib i'tiqad pula akan bahawasanya sabit karamah bagi awliya. Wajib kita i'tiqad ada karamah bagi segala awliya illahi ta'ala. Sama ada karamah tu pada ketika hidup. Dan kemudian daripada mati mereka itu para awliya illahi ta'ala. Sama ada berlaku ketika mana dia hidup, ataupun berlaku pada ketika dia telah mati. Hak hidup diceritakan di dalam Al-Quran seperti kisah Maryam. Begitu juga Ashabul Kahfi. Itu semua karamah berlaku tu. Begitu juga cerita Asaf. Asaf, bacanya Asaf. Asif, Melayu kita panggil Asif. Tapi bacaannya Asaf. Asaf ni menteri di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman raja. Menteri dia ialah Asaf. Jadi Asaf ni bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi berlaku perkara mencari adat di dia. Apa? Di antaranya dia dapat mengambil istana Balqis dengan sekelip mata saja. Di mana Nabi Sulaiman dia tanya kepada rakyat dia, siapa yang boleh bantu aku ambil singgah sana Puteri Balqis, datangkan di hadapan aku ni. Di antaranya jin Ifrit. Jin Ifrit kata, biar akulah tolongmu. Ada di antaranya lagi ni, Asaf. Biar akulah Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, biar akulah tolongmu. Maka Asaf inilah kata kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, cuba kamu palingkan matamu ke arah langit. Nabi Sulaiman pun berpaling. Manakala Nabi Sulaiman menundukkan kepala, tengok-tengok, ada dah di hadapannya singgah sana Puteri Balqis tadi. Ini di antara perkara yang mencarikan adat, tapi berlaku bukan pada Nabi, bukan pada Rasul. Asaf ini, siapa dia? Itu waliullah. Maka dikatakan karamah. Inilah yang dipanggilkan dengan karamah. Maka sabit karamah ni pada ketika hidup ataupun pada ketika mana setelah orang tersebut mati. Seperti ulama-ulama kita lah. Banyak berlaku. Tengok-tengok bau wangi setelah mana dia mati dalam rumah dia ataupun di kubur dia, bau wangi. Ini semua apa ni? Ini dikatakan karamah. Yang perkara yang mencari adat yang zahir kepada orang yang soleh. Namanya karamah. Boleh jadi pada ketika mana dia hidup. Di antaranya berlaku di Syekh Daud ketika mana nak karang kitab Muniyatul Musalli. Apa terjadi padanya? Yang mana dia mengarang kitab Muniyatul Musalli dalam keadaan
tanpa ada lampu. Apakah lampunya? Jarinya sendiri sebagai lampu ketika mana dia nak tulis, nak karang kitab Muniyatul Musalli. Itu karamah Syekh Daud rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari, ketika mana dia mati, ketika mana dia meninggal dunia, ketika mana diusung mayatnya, apa yang berlaku? Awan menduduhinya. Berjalan untuk mengebumikan jenazah Imam Bukhari. Berlakunya awan menuduhi pada ketika itu. Ini semua karamah yang berlaku kepada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan iaitu karamah ni. Apakah nak dikatakan dengan karamah? Apa itu karamah? Dan iaitu ta'rif karamah ni ialah pekerjaan. Ialah satu perkara. Satu pekerjaan, satu perkara yang mana perkara ni yang mencarikan adat. Perkara ni mencari adat juga sebagaimana mukjizat tadi. Tapi perkara yang mencarikan adat kebiasaan ni yang nyata, yang terbit, yang berlaku, yang terjadi daripada orang yang soleh. Berlaku kepada orang yang soleh. Apa itu orang yang soleh? Iaitu orang yang mendirikan segala hak-hak Allah. Dia menunaikan segala kewajipan-kewajipan. Dia menunaikan tiap-tiap benda yang Allah Ta'ala perintah. Yang Allah Ta'ala larang, dia tinggal. Ini dikatakan orang yang soleh. Maka berlaku di orang yang soleh perkara yang mencarikan adat dinamakan karamah. Inilah yang dikatakan dengan karamah. Maka para muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dikatakan sebagai wali ni, kita boleh usaha. Yang mana telah kita bincangkan tadi. Untuk menjadi Nabi dan Rasul, ianya tak dapat dengan usaha sama sekali. Dengan memperbanyakkan ibadat, tak boleh. Walaupun dengan ibadat menggunung sekalipun, tak dapat. Akan tetapi dapat diusahakan untuk mencapai satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Iaitulah darjat yang bernama wali. Satu kedudukan di sisi Allah yang mulia, iaitulah kekasih Allah. Wali. Wali ni makna dia mulia. Maka bagaimanakah cara ataupun usaha untuk kita mencapai satu target, iaitulah waliullah ni? Boleh dengan usaha. Maka kata ulama, ada beberapa syarat. Nak dikatakan seseorang ini waliullah, maka kita kena buat 4 syarat ni. Maka mudah-mudahan kita menjadi waliullah. Ni kena usaha. Ada juga wali tanpa usaha dengan amal ibadat. Wali nikah. Seperti saya, wali. Wali. Kerana apa? Ada anak perempuan 3. Wali kepada anak-anak. Ni tak kena usaha dengan amal ibadat. Ibadat jugalah untuk mendapatkan anak tu. Begitu je lah. Ni wali di sisi Allah. Gitu maksudnya. Wali di sisi Allah. Ada 4 syarat. Yang pertama, kata ulama, yang pertama, arif billah wa sifatihi. Itu yang pertama. Orang ni ialah orang yang sebenar-benar kenal Allah dan sifat-sifat Allah. Mesti akidah yang sahih. Itu yang pertama syaratnya. Nak jadi wali, mesti akidah yang benar. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia kenal Allah akan sebagai kenal yang sesungguhnya. Ini dia panggil syarat yang pertama nak dikatakan wali. Arif billah. Yang kedua, muwazibu ala ta'ah. Mengekali di atas melakukan ketaatan. Banyakkan buat taat. Mengekali buat taat. Hak segala perintah Allah yang wajib dia buat, tak tinggal. Hak sunat, senantiasa dia melakukan. Bahkan memperbanyakkan amal-amal yang sunat. Ini syarat yang kedua nak dikatakan seseorang itu wali. Kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, wali.
Yang keduanya, syaratnya mesti melakukan amal ibadat. Iaitulah mengekali amal ibadat. Mengekali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-mujtanibu lil ma'asi. Menjauhi daripada maksiat-maksiat kepada Allah. Tak buat derhaka kepada Allah. Lalu tu, sekiranya berlaku juga di dia terjatuh perkara maksiat derhaka kepada Allah, langsung menutupi kesalahan tersebut dengan bertaubat kepada Allah. Ni ciri-ciri ataupun cara untuk kita usaha menjadi wali Allah. Kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Mengekali di atas melakukan ketaatan. Yang ketiganya, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Sekiranya berlaku juga, jatuh juga perkara yang dilarang oleh Allah, buat derhaka pada Allah, kambus selalu, tutupi selalu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti bandingnya orang yang cermat. Banding orang yang dia ni jaga kebersihan. Baju dia tak boleh lah ada kotor sedikit. Basuh selalu. Ada kotor je basuh. Kereta dia kat luar tu, balik mana-mana kalau tengok ada seluk. Ada tanah-tanah, kotoran, cala-cala. Langsung dia polish. Lalu tu orang tengok, bersih semua kereta dia. Berkilat selalu kereta dia. Tak rajin, tak berkilat. Ni tengok. Inilah hak kita kena usahanya. Berlaku maksiat pada kita, jatuh maksiat kita, selalu dah bersihkan maksiat tersebut dengan bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3. Yang keempat, al-mu'ridu 'anil inhimaki fil lazati wasyahwatil mubahah. Iaitulah berpaling seseorang itu daripada segala kesedapan-kesedapan, yang mana kesedapan itu kesedapan perkara yang harus, daripada perkara yang harus. Dia berpaling, dia tak ambil. Dia tidak mengendahkan di hati dia perkara-perkara keduniaan. Kesedapan-kesedapan yang mana benda tu benda yang harus. Dia meninggalkan perkara-perkara tersebut. Ini di antara ciri-ciri wali. Di antara ciri-ciri wali ada 4, iaitulah kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, meninggalkan yang dilarang, mengekali taatan kepada Allah, dan juga berpaling daripada keduniaan pada hatinya. Ini dikatakan syarat wali untuk menjadi wali. Maka bila jadi wali adalah kalau Allah Ta'ala izin, adalah karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita minta perkara tersebut, Allah Ta'ala beri. Itu karamah, perkara yang mencarikan adat. Maka wajib kita i'tiqad adanya karamah bagi awliya illahi ta'ala. Maka boleh kita usaha untuk menjadi seorang wali dengan perkara-perkara tadi. Sedikitkan tidur. Itu semua di antara perkara ketaatan lah. Banyakkan malam dengan bertahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ciri-ciri untuk menjadi waliullah. Habis kat situ. Dan wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu malaikat. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Terima kasih banyak-banyak kepada para sahabat, jamaah surau yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perbincangan kita pada malam ini menerusi kitab Faridatul Faraid. Rasanya setakat itu dahulu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada 2 minggu akan datang, pada hari Sabtu jam 9 malam. InsyaAllah kita akan bertemu untuk kita melangsungkan lagi muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid ini. Jadi minta maaf banyak-banyak sekiranya ada terkasar, begitu juga tersasul dalam perkataan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Hadza wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.